Baik, ini amaran untuk korang semua yang dekat luar. Apa yang saya cakap ni ada spoiler. So kalau korang tak tengok lagi, jangan nak marah-marah ha. Sebagai seorang penonton yang tidak pernah menonton anime One Piece tu, bagi saya series One Piece live action ini adalah satu series yang terbaik diorang pernah buat untuk sebuah adaptasi ke live action. Sepertinya Cowboy Bebop, Death Note, Bleach, AOT dan sebagainya yang saya tak nak pun sebut. Dia 8 episod guys. Tetapi kalau mengikut animenya, dia merangkumi 61 episod. Bila saya tengok tu, dia ada vibe-vibe macam kita tengok cerita Pirates of Caribbean. Jom, mari kita bedah apa yang best untuk setiap episod dalam series ni. First kali, yang best tentang series ni adalah untuk episod pertama. Episod ni adalah yang paling penting bagi semua orang. Sebabnya, kalau episod pertama tak menjadi, orang tak akan tengok episod yang lain-lain. So, episod pertama kita buka dengan Goldie Roger. Kita boleh nampak sebiji karakter tu dan juga anime memang sama, cara execution dia sama. Dan juga benda yang best pasal di episod 1 ini adalah karakter Luffy tu. Dia punya karakter development. Dan fun fact untuk korang, karakter Luffy dalam series ni yang dimainkan oleh Iñaki Godoy, dia di screenplay kan dan juga dipilih sendiri oleh creator of One Piece iaitu Eiichiro Oda. Dan dalam episod ni juga kita diperkenalkan dengan karakter Roronoa Zoro. The best karakter yang saya tengok sebab dia punya cara fighting style memang gempak sebiji macam dalam anime. Dan selain tu kita pun juga diperkenalkan dengan karakter Nami, Kobe, Helmeppo, Alvida, Captain Morgan. Episod pertama ni sangat-sangat penting lah kepada sesiapa yang nak memulakan dia punya journey dalam One Piece ni. Dah settle episod yang pertama, kita pergi ke episod yang kedua. Yang bestnya dalam episod ni adalah karakter Buggy. Dia sangat-sangat menacing dengan dia punya gelak. Dia punya kejahatan tu sampai dia paksa penduduk di Orange Town untuk gelak ke atas apa saja yang Buggy buat. Dan Buggy ni pula dia punya kuasa sangat-sangat special. Saya duk fikir macam mana dia nak kalahkan orang yang mana kuasa dia boleh buka dirinya sendiri. Dia boleh buka tangan dia, boleh buka kepala dia, dia boleh buka kaki dia sesuka hati dan dia masih hidup. Dan kemudian episod 3 dan keempat, dia sebenarnya adalah satu arc, iaitu arc Glahado ataupun nama villain dia yang sebenarnya adalah Captain Kuro. Untuk episod yang ketiga, dia lawan tidak habis. Dia tunjukkan karakter sebenar Glahado ni siapa. Dan itu yang membuatkan episod seterusnya menjadi lebih gempak, iaitu pertarungan antara Luffy dan juga Captain Kuro. Sangat-sangat menyentuh hatilah atas apa yang Captain Kuro telah buat dekat Usopp, atas apa yang telah buat dekat Kaya. Kita proceed kepada episod 5 dan juga 6 yang bertempat di Baratie. Pertama sekali kita boleh nampak fighting scene antara Zoro dan juga Hawkeye's Mihawk. Straight from comic. Dan kita boleh nampak Mihawk dia very menacing. Yalah, sebab dia kan adalah one of the 7 warlords dekat seas. Macam Zoro dia keluarkan 3 pedang kan untuk melawan Mihawk. Tapi Mihawk apa yang dia buat? Dia keluarkan yang pedang kecil. Itu seperti satu penghinaan kepada Zoro. Dan juga dalam episod ni kita boleh nampak kemunculan satu karakter yang dia akan bawa kepada next episode dan juga next episode, iaitu karakter Arlong dan juga Fishman dorang. Kita boleh nampak dia punya menacing. Kita boleh nampak dia punya kekuatan, dia punya kekebalan, dia nak apa yang dia nak. Dan yang terakhir iaitu episod 7 dan juga 8, di finale episode of season 1, perturan antara Arlong dan juga Luffy sangat-sangat hebat sampai meruntuhkan palace ataupun Arlong Park ni. Backstory of Nami, kenapa dia menjadi macam tu, kenapa dia menjadi mencuri, apakah yang menyebabkan dia untuk betray kawan-kawan dia, ada sebabnya. Dan itu adalah antara yang terbaik dan best bagi saya dalam series ni. Dan untuk pengetahuan korang, producer untuk series ni dia telah siapkan draft untuk season kedua dan dia juga telah menyatakan cerita ni akan ada at least 6 season dan kemungkinan akan mencecah sampai 12 season. Dan itu adalah pandangan saya dan review saya terhadap series Netflix ni. Dan korang dah tengok belum series One Piece ni? Kalau korang boleh tengok, boleh pergi tengok. Masih ada lagi dekat Netflix, masih hangat lagi, masih sempat lagi untuk dilayan. Tengoklah di Netflix secara halal dan menjadi penonton yang setia. Terima kasih.